Pembukaan Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk membawa maksud surah yang menunjukkan tentang kekuasaan atau kerajaan. Hal ini kerana pada awal surah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memberi penegasan kekuasaannya yang mutlak, iaitu menguasai pemerintahan di dunia dan di akhirat. Surah ini adalah surah ke-67 dalam Al-Quran dan terdiri daripada 30 ayat dari Makkiyah. Nama lain bagi Al-Mulk adalah Tabaraka, Al-Maniyah, Al-Munjiyah dan Al-Waqiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksud ayatnya ialah Maha berkat serta Maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Dan memanglah Ia Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tadabbur bagi ayat ini ialah Maha Agung Tuhan yang mengendalikan semua kekuasaan. Allah Maha kuasa terhadap apa saja. Pengajarannya ialah taatlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dialah satu-satunya Raja dan Pemerintah yang paling berkuasa yang berhak ditaati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksud ayat ialah Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia Maha kuasa membalas amal kamu. Lagi Maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tadabbur bagi ayat ini ialah Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pengajaran bagi ayat ini ialah sebagai umat Islam kita perlulah sentiasa mengingati mati agar kita sentiasa menjaga amalan dan agama. Allazi khalaqal sab'a samawatin tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Maksud ayatnya ialah Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Tadabbur bagi ayat ini ialah Allah lah yang menciptakan 7 langit berlapis. Wahai Muhammad, engkau tidak akan melihat kekurangan dalam ciptaan Tuhan yang Maha belas kasih. Kerana itu, lihatlah kembali apa kamu melihat langit itu ada yang retak-retak. Pengajaran bagi ayat ini ialah kita hendaklah menggunakan panca indera kita untuk melakukan sesuatu kebaikan. Summarji'il basara karrataini yanqalibi ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maksud ayat ialah kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Tadabbur ayat ialah kemudian lihatlah kembali untuk kedua kalinya. Nescaya penglihatanmu tidak akan mampu menjangkau seluruh langit dan kamu tidak menemukan kekurangan pada ciptaan Allah. Pengajaran bagi ayat ini ialah jangan sesekali kita menghina ciptaan Tuhan walaupun kelihatan buruk
kerana kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Maksud ayatnya ialah, dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Tadabbur bagi ayat ini ialah kami telah hiasi langit yang terdekat dengan bumi bermacam-macam bintang yang bersinar. Kami jadikan bintang sebagai pelempar syaitan. Kami sediakan azab yang pedih bagi syaitan-syaitan itu. Pengajaran ayat ini ialah kita hendaklah menghargai setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Maksud ayat ini ialah, dan bagi orang-orang yang kufur, ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tadabbur bagi ayat ini ialah, orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka kelak mendapat siksa Jahannam. Jahannam adalah tempat tinggal yang sangat buruk. Pengajaran bagi ayat ini ialah, manusia perlu selalu diingatkan tentang neraka sebagai peringatan untuk mereka agar mereka tidak melakukan kekufuran. أُلْقُوا فِيهَا سَمِيعٌ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Maksud ayat ini ialah, apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritan yang meraung-raung sedang ia menggelegak. Tadabbur bagi ayat ini ialah, ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, mereka mendengar suara gemuruh seperti bunyi air menggelegak. Pengajaran bagi ayat ini ialah, manusia perlu tahu akan keadaan neraka yang amat dahsyat untuk menimbulkan rasa takut dalam diri. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Maksud ayat ini ialah, hampir-hampir ia berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir. Bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul, pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Tadabbur bagi ayat ini ialah, hampir-hampir saja neraka Jahannam pecah kerana marah kepada orang kafir. Setiap kali sekelompok orang kafir dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, para malaikat penjaga Jahannam bertanya kepada orang-orang kafir itu, apakah di dunia dahulu tidak ada Rasul Allah yang datang kepada kalian untuk menyampaikan ancaman adanya azab akhirat? Pengajaran bagi ayat ini ialah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi azab kepada seseorang melainkan orang yang ingkar dengan perintahnya. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dalalin kabir. Maksud ayatnya ialah, mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Tadabbur bagi ayat ini ialah, orang-orang kafir itu berkata, benar,
telah datang seorang Rasul yang menyampaikan ancaman adanya azab akhirat kepada kami. Tetapi kami mendustakannya. Kami katakan kepadanya, Allah tidak pernah menurunkan agama apapun kepada manusia. Wahai para Rasul, kalian ini benar-benar orang yang sangat sesat. Pengajaran bagi ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi azab kepada seseorang melainkan orang yang ingkar dengan perintahnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maksud ayatnya ialah dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Tadabbur bagi ayat ini ialah orang-orang kafir itu berkata kepada para malaikat penjaga neraka itu, sekiranya di dunia dahulu kami mahu mendengar atau mahu mengerti ajakan para Rasulullah, pasti kami sekarang tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Pengajaran ayatnya ialah jangan sesekali kita mengingkari perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'tarafu bi zambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maksud ayat ini ialah akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar. Maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Tadabbur bagi ayat ini ialah lalu orang-orang kafir itu mengakui dosa-dosa mereka. Sungguh amat celaka nasib para penghuni neraka sa'ir. Pengajaran bagi ayat ini ialah kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi diberi peluang. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maksud ayatnya ialah sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Tadabbur bagi ayat ini ialah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka padahal mereka tidak dilihat dengan orang lain. Mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar di akhirat. Pengajaran bagi ayat ini ialah kita hendaklah bersabar menahan diri daripada melakukan kemungkaran kerana tiada balasan atau ganjaran yang lebih besar melainkan balasan yang datang daripada Allah. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Maksud ayatnya ialah dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama sahaja keadaannya kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Tadabbur bagi ayat ini ialah, wahai kaum mukmin, kalian boleh melirihkan atau mengeraskan ucapan zikir kalian. Allah Maha mengetahui semua isi hati kalian. Pengajaran bagi ayat ini ialah kita hendaklah sentiasa berbuat baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhati setiap tutur kata dan perbuatan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maksud ayat ini ialah tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Sedang ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Tadabbur bagi ayat ini ialah, bukankah Allah mengetahui semua ciptaannya? Allah maha mengetahui semua hal sampai selembut-lembutnya
dan maha luas ilmunya. Pengajaran bagi ayat ini ialah setiap perkara yang kita lakukan mungkin tidak terlihat di mata manusia, tapi terlihat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi ja'ala lakumul ardu zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Maksud ayatnya ialah Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Tadabbur bagi ayat ini ialah Allah lah yang telah menciptakan bumi terhampa itu kepentingan kalian. Wahai manusia, berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah dari rezekinya. Hanya kepada Allah lah semua makhluk akan dikembalikan. Pengajaran ayatnya ialah kita hendaklah keluar merantau melihat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.